أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah. Pertama sekali marilah sama-sama kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala keberkatan, kerahmatan dan ilmu yang bermanfaat, insya-Allah. Dengan sama-sama kita membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين الحمد لله الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وعلى أصحابه وعلى التابعين بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, pertama sekali marilah sama-sama kita panjatkan rasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas nikmat iman dan juga nikmat Islam dan juga nikmat kelapangan masa yang kita dapat lapangkan pada hari ini, walaupun cuti ni maklumlah. Okey. Cuti ni ana pun nak bercuti juga ni. Lepas ni nak pergi ke Cameron Highland. Ada program sebenarnya. Cuti kita ni cuti dalam program. Program bersama dengan mufti. Ada program untuk pegawai-pegawai agama dan imam-imam di sanalah. Kebetulan dia susun masa cuti. Boleh bercuti. Tapi itulah maknanya masa ni sememangnya macam tu. Okay, kalau kita tak rebut dia, dia akan ambil masa kita. Okey. Jadi kalau kita dia seumpama pedang, maknanya kalau kita tak gunakan, maka dia akan menjadi senjata kepada kita balik. Oleh sebab itulah kita melihat bagaimana ulama-ulama kita yang terdahulu dengan masa yang ada pada mereka sampai mereka boleh mengarang ratusan kitab, bukan sikit-sikit, dalam keadaan yang tidak ada orang kata banyak kemudahan asah, kan? Nak cari kertas payah dulu, kertas tu atas lembaran-lembaran yang dibuat daripada kulit kayu yang telah, maknanya bukan macam kita ni beli satu bundle tu dah macam-macam boleh, dalam keadaan pen, dalam keadaan rujukan. Kalau kita ni macam mana kalau buat kertas kerja pun rujukan penuh depan ni. Dia buat sekarang kalau dia orang duduk dalam kepala. Kenapa? Sebab nak satu naskah buku kena tulis sendiri, bukan boleh photostat. Tapi itulah keberkatan mereka yang terdahulu sehingga meninggalkan kepada kita khazanah ilmu yang banyak. Kadang-kadang satu judul kan, mereka ini ni macam ni berjilid-jilid
begitu hebat sekali. Kita, bukan kata kita lah, anak sendiri lah, nak buat satu compilation kuliah anak. Biasa kuliah anak guna nota ataupun nak buat sinopsis macam yang ni pun, mungkin nanti kita akan mana boleh kita akan keluarkan satu ulasan lah kita terhadap kitab ni yang mungkin yang kita bincang ni, kita susun balik supaya lebih menyenangkan untuk ataupun perkara-perkara yang perlu untuk kita highlight di sini supaya difahami. Jadi istana biasa macam tu. Mana kalau nak mengajar satu kitab, anak akan buat satu nota walaupun kitab tu dah ada. Kemudian kita tambah sedikit, kemudian kita boleh jadikan dia sebagai satu bacaan ataupun buku lah. Jadi anak yang dah 10 tahun dah anak mengajar, iaitu hadis-hadis akidah. Yang anak buat sekitar dalam 45 muka surat, itu sinopsis. Dan kalau anak kembangkan, mungkin boleh jadi sekitar dalam 200-300 muka surat. Tapi tak siap-siap lagi. Okey, dua azam tahun baru akan main lah azam. Tak tahulah azam tahun ni jadi ke tidak. Tapi nak siapkan. Sebab ramai ada orang tanya, sebab kuliah-kuliah anak yang nak hadir, terutama di KL dulu, sekitar dalam hampir-hampir 10 tahun lepas. Tanya ustaz, kitab ustaz siap dah. Sebab dia orang nak cetak, nak kata tak cetak, ni sinopsis pendek sangat. Okey, tapi bila kita cetak, maknanya dia akan ingat balik, maknanya poin-poin yang telah kita ajar dululah. Itu sebagai keterligasi kita lah. Paling kurang kita boleh meninggalkan sedikit catatan untuk bacaan ataupun untuk ulang kaji, dan sebagainya lagi. Okey. Sebab apabila kita dan antara anda tengoklah pengalaman kita bila kita berulang-ulang kali, kalau orang minta anda mengajar, anda tak mengajar banyak lah. Okey, mana kalau kata ustaz mengajar kitab ni, anda kata anda nak mengajar kitab yang anda mengajar. Okey, kita tak ambil banyak sangat sebab memang kita ada tugasan lain yang memang sentiasa menghambat kita lah untuk sedikit sebanyak, maknanya kadang-kadang tak sempat nak buka kitab lain. Okey, jadi contohnya bila anda mengajar kitab anda yang anda namakan Raudhatul Jannah, taman syurga, maknanya hadis ini merujuk kepada persoalan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala yang memudahkan kita berada di taman syurga. Okey, yang anda guna tak banyak hadis, kita dalam 11 hadis saja, tapi kita akan ulah panjang, detail lah satu-satu hadis. Okey, jadi bila kita ulang acak kali, dia akan keluar satu, kata bukan satu disiplin ilmu baru, dia akan keluar satu cara yang mungkin rasa lebih mudah untuk kita nak beri pemahaman. Sebab tu lagi lama kita ulang, macam Anas sendiri lah, lagi lama kita ulang, lagi ada sesuatu yang lagi mudah. Okey, kita nak olah, nak hurai supaya lebih faham. Itu di antara kelebihan ilmu. Sebab itulah nak perasan bila kita buat tesis lah terutamanya. Okey, kalau contohnya tesis master PhD, tak tahulah berapa kali kita cek. Anda rasa lebih 10 kali. Cek yang serius lah. Okey, kita cek balik, buat cek balik. Anda punya tu tebal ni. Bukan tesis tebal ni. Dia punya salinan. Sebab kita kalau tengok dalam komputer, nak baca tak puas hati. Nak balik juga kan. Okey, print satu. Lepas tu dah siap cek lagi. Print satu lagi. Tu jadi tebal itu. Okey. Jadi bila lagi lama kita cek, lagi lama kita cuba itu, dia sebenarnya lagi baik. Sebab itulah biasanya kalau kita belajar memang dia punya kita kata apa? Dia punya tabiat mengaji ni dia kena lama. Sebab apa? Sebab lagi lama lagi menambahkan kefahaman, lagi lama lagi menambahkan kefahaman. Begitu juga dalam tesis. Sebab tu anda tengok kalau di KL di ISTEC yang Profesor Nakib Al-Atas, dia bagi untuk buat PhD 7 tahun. Kalau kementerian ataupun ni bagi 3 tahun lah. 3 tahun dah tanya dah, bila nak habis. Dia bagi 7 tahun. 7 tahun, kalau nak extend lagi. Sebab dia kata memang ngaji dia lama. Memang betul.
Okey, lagi kita ulang, lagi kualiti kita tu lagi baik. Itu di antara kelebihan ilmu. Sebab itulah benda yang sama bila kita ulang, sebenarnya dia bukan rugi. Okey, dia lagi memantapkan kita dari segi pemahaman. Okey. Jadi insya-Allah lah, maknanya kita masing-masing fikir apa yang kita boleh tinggalkan. Apa yang boleh kita tinggalkan untuk generasi akan datang, ada sedikit jasa kita dalam pelbagai bidang lah. Orang yang ada ilmu dengan ilmunya, orang ada harta dengan hartanya, orang yang ada bakat dengan bakatnya, tinggal biar orang lain dapat merasai sama dan dia akan menjadi amal jariah. Amal jariah, pahala berterusan masuk kepada kita walaupun kita sudah tidak ada. Jadi kita carilah dalam banyak-banyak ni, ini yang kita boleh, ini kepakaran kita, ataupun ini yang kita suka, ataupun seumpamalah, biar ada satu paling kurang, untuk kita tinggalkan kepada anak cucu kita atau kepada generasi yang akan datang. InsyaAllah mudah-mudahan dia dapat memberi manfaat yang besar kepada kita sendiri, insyaAllah. Okey, kita sambung perbincangan kita dari dalam hadis yang ke-66 daripada perbahasan bulan lepas, itu yang berkaitan dengan 7 suruhan dan 7 larangan. Sebagaimana yang anda sebut sebelum ini, bila kita tengok dalam angka lah, khususnya berkaitan dengan hadis Nabi SAW, jadi antara angkanya ialah biasanya dari segi angka ni kita tidak boleh 100% bergantung pada angka tersebut. Ada angka dia menggambarkan banyak. Okey, contohnya ialah Lailatul Qadar khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Bermakna bukan angka 1000, tetapi angka nak beritahu ganjaran yang begitu banyak, 1000 dan lebih, sampai pada tahap nak bilang pun tak boleh, banyak sangat. Jadi biasa dia akan gunakan kalimah yang besar. Contohnya ialah dalam bahasa Arab ni, kalau kita tengok angka paling besar lah, kalau dalam kitab-kitab turas, dalam kitab-kitab lama ni 1000. Kita sekarang ni bilion. Okey. Umpamanya, Abdul Rahman bin Auf memiliki 4,000 dinar. 4,000 dinar tu anda rasa kalau sekarang ni 4 bilion kot. Jadi macam tu. Maknanya nak gambarkan bukan 4,000 dinar, 8 tak silap anda. Maknanya separuh dia bagi dalam satu peperangan, tak silap anda, dalam peperangan Tabuk. Separuh, sebab perjalanan jauh, orang Islam kalau nak pergi sana kena ada kenderaan. Maka dia beli kuda, unta letak, siapa nak ambil untuk pergi ke sana. Itu. Sehingga Nabi SAW mendoakan kepada Abdul Rahman bin Auf, Allahumma barakallahu fima anfaqta wa fima amsakta. Allah akan memberkati, Allah memberkati apa yang kamu infak dan apa yang kamu fima anfaqta fima, dan apa yang kamu pegang. Apa yang kamu simpan. Sehingga Abdul Rahman bin Auf yang kata sentiasa diberi kekayaan yang berganda di saat dia tidak ingin pun untuk menjadi orang yang amat kaya, tapi dia menggunakan kekayaan tersebut pada jalan Allah, lagi bertambah. Itu berlaku pada Abdul Rahman bin Auf. Okey. Ada juga angka yang merujuk kepada dia adalah sebahagian daripada. Kalau tadi ialah 1000 contohnya, angka banyak. Okey. Bila disebut 70, bila disebut umpamanya, menunjukkan bahawa dia adalah yang banyak juga. Dan ada merujuk kepada dia sebahagian daripada. Contohnya lah disebut di sini. Ada 7 suruhan, 7 larangan. Adakah 7 saja? Tidak. Dia sebahagian daripada larangan, sebahagian daripada suruhan, 7. Ini cara Nabi SAW mengajar. Kerana bila mengajar, dia tak boleh terlalu banyak sangat. Okey, maknanya dia ada masa-masa dia perlu rehat. Okey, kemudian dia perlu sambung balik. Sebab ilmu ni disifat dia macam tu. Sebab itulah ilmu disifat berterusan. Yang Nabi Musa AS minta nak mengaji dengan Nabi Khidir umpamanya, maka antara yang disebut innaka lan tastati'a ma'iya sabra, kamu tidak mampu untuk nak sabar. Itu ilmu laduni, ilmu yang bukan yang kita tengok dengan mata ni. Ya, banyak ilmu yang tersirat yang Allah rahsia beri kepada Nabi Khidir.
Tapi ilmu umumnya dia memerlukan kesabaran. Okey, memang kena sabar banyak. Sebab itulah orang menuntut ilmu ini antara yang masuk dalam asnaf fi sabilillah. Dia ada perbahasan lah. Jadi bila masuk fi sabilillah, ada kelayakan pada mereka untuk mendapat zakat. Bukan masalah miskin, masalah menuntut ilmu. Kerana di antara jerih dalam menuntut ilmu ialah memerlukan kepada kesabaran dan mujahadah. Okey. Jadi 7 suruhan dan 7 larangan. Wa qala al-musannif rahimahullah taala wa nafa'na bi'ulumihi fid darain. Okey, hadis yang ke-66 muka surat 136. Okey. Anil Barra ibni Azib qala amarna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi sab'in wa nahana an sab'in. Amarna bi itba'il janaiz wa iyadatil marid wa ijabatid da'i wa nasril mazlum wa ibrasil qasam wa raddis salam wa tashmitil atish wa nahana an aniyati al-fiddah ataupun aniyatil fiddah. Khatam ke khatim? Anda tak cek balik. Okay, wa khatamiz zahab. Anda rasa wa khatim. Wa khatimiz zahab. Ana khatamun nabiyyin. Okey. Cuba cek balik kalau ada ni. Wal hariri wad dibaj. Okey, ya mati. Wad dibaj wal qassi wal istabrak. وخاتم الذهب. والحرير bi khatimiz zahab. Jelas sebab khatam ni ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di. Aku adalah nabi yang khatam, penutup yang terakhir. Tapi kalau cincin cok tu khatim. Okey. Jadi disebut di sini khatim. Bagi bawah. Ya, sebab kadang-kadang ada kesilapan dari segi baris lah. Okey, Anil Barra ibni Azib qala, daripada Al-Barra bin Azib, ia berkata, amarana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam amarana, iaitu menyuruh kami, telah menyuruh kami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bisab'in, dengan 7 perkara, wa nahana, dan melarang kami bisab'in, dan juga melarang kami menegah kami dengan 7 perkara. Maknanya di sini sebahagian daripada tegahan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam nak sebut, kerana ada lagi tegahan-tegahan lain.
Betul annahu naha an khatamiz zahab. Khatam, betul. Okey, 7 Okey, amarana bi itba'il janaiz, dan menyuruh kami dengan mengikuti jenazah. Maknanya kita mengiringi jenazah. Okey, itu yang pertama. Okey, yang kedua, wa iyadatil marid, dan menyuruh kami mengunjungi ataupun menziarah orang sakit. Dan yang ketiga, wa ijabatid da'i, memperkenankan orang yang menjemput, iaitu menyahut ataupun apa kita kata apa? Memenuhi jemputan. Okey, memenuhi jemputan, diajak kenduri umpamanya. Okey. Dan yang keempat, wa nasril mazlum. Janaiz iaitu marid wajib da'i. Okey, keempat, wa nasril mazlum, iaitu menolong orang yang mazlum, yang dizalimi, yang dianiayai. Okey, yang kelima, wa ibrasil qasam, wa ibraril qasam, dan menempati sumpah, iaitu melaksanakan apa yang disumpah. Kemudian yang ke-6, wa raddis salam, menjawab salam. Dan yang ke-7, wa tasmitil atish, iaitu mendoakan orang yang bersin. Okey, itu 7. Wa nahana an aniyatil fiddah, dan melarang daripada 7 juga, iaitu aniyatil fiddah, daripada bejana perak, iaitu bekas daripada perak. Okey, wa khatamiz zahab, dan lapik. Dan cincin emas. Dia sepatutnya cincin emas ni kedua. Wal harir. Okey. Dan sutera. Okey. Yang digunakan untuk lapik sutera. Okey. Wad dibaj, iaitu sutera halus. Wal qasi, iaitu sutera kasar. Wal istabrak. Okey, dia ada dua, istibrak dengan okey, dengan okey, istabrak, iaitu kain yang bercampur sutera dan ini kain bercampur sutera, dan satu lagi adalah kain sutera kasar yang bersulam benang emas, iaitu yang berkaitan dengan ada kaitan dengan sutera lah. Okey, nama-nama berbeza tapi dia jenis berkait dengan sutera lah. Okey, yang pertamanya ialah dilarang tadinya ialah yang disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah bi itba'i al-janaiz. Okey, kita tengok sedikit keterangan. Okey, jelas bagi kita daripada erti hadis tersebut bahawa junjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita dengan 7 perkara, iaitu okey, yang pertama ialah bi itba'il janaiz, mengikut jenazah. Jadi menurut zahir hadis ini, mengikuti itu hendaklah di belakang jenazah. Ini adalah yang terlebih afdal di sisi Imam Abu Hanifah. Okey, ikut di belakang. Ikut jenazah maknanya kita ikut jenazah ke kubur. Jadi antara hak muslim ke atas muslim yang lain. Jadi 7 ni sebenarnya lebih merujuk kepada hak muslim ke atas muslim yang lain. Kadang-kadang dia tak sebut secara jelas, tapi dia ada kata kategori-kategori dia. Jadi antara hak muslim ke atas muslim yang lain ialah bila dia sakit kita ziarah, bila dia meninggal kita
solat jenazah dan juga mengiringi jenazah mereka sekiranya mampu untuk berbuat demikianlah. Okey. Jadi dalam bab perkara yang berkaitan dengan mengikuti jenazah ini, kalau menurut Imam Abu Hanifah, iaitu duduk di belakang. Okey, duduk di belakang jenazah. Maknanya jenazah depan, sama ada kita pegang keranda tu ataupun kita follow ke belakang. Okey. Manakala di sisi Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala menyatakan terlebih afdal ialah di hadapan jenazah. Jadi kalau Imam Syafi'i kata ataupun dalam mazhab Syafi'i kata duduk mengiring jenazah, bermakna kita duduk di hadapan jenazah. Kita berjalan, jenazah ikut belakang kita. Okey, kecuali orang yang mengusung itulah. Mengusung tu kena usung kan. Tapi umumnya ialah duduk di depan. Okey. Kerana menurut hadis daripada Ibnu Umar. Sebab apa? Sebab ada hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Sayyidina Abu Bakar disebut di sini melakukan demikian. Iaitu aku lihat junjungan sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar dan Umar berjalan di hadapan jenazah. Okey, jadi tidak ada masalah lah sebenarnya. Sama ada nak duduk di depan ataupun duduk di belakang. Cuma dari segi afdal. Sebab apa afdalnya duduk di depan? Sebab mereka tengok Nabi buat demikian. Yang ada belakang mungkin ada riwayat lain pula. Okey, yang menyatakan sebab kita ni nak hantar jenazah kan, maka kita hantar dia duduk depan lah. Bermakna kita follow belakang dia. Jadi banyak apa kita kata justifikasi pandangan yang menyatakan duduk di belakang ataupun di depan. Cuma yang pastinya ialah kalau boleh kita mengiringi jenazah. Okey, sebab apa? Sebab ada pelajaran di sebalik daripada mengiringi jenazah. Okey, kita iring orang. Kita mungkin boleh ambil pelajaran satu masa nanti aku pula ni. Okey, akan orang iring begini. Jadi buatlah persiapan yang sepatutnya. Okey. Begitu juga talqin. Okey. Talqin disebut lakinu mautakum biqauli la ilaha illallah. Maknanya ajarlah orang mati. Mautakum, mati ni. Dia kelama dengan kalimah la ilaha illallah. Jadi dibahas ajar orang mati ke orang nak mati. Dia macam tu. Jadi ada yang mengatakan lakinu mautakum ialah orang yang nak mati tu. Okey, tak mati lagi tapi nak mati. Sebab apa? Sebab mereka ini biar akhir kalamnya dengan la ilaha illallah. Okey. Man qala la ilaha illallah ataupun man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah, dia akan masuk syurga. Maknanya ialah dia mati dalam keadaan beriman. Itu merujuk la ilaha illallah. Dia akan masuk syurga. Jadi di saat mereka sakaratul maut tersebut, kita ajar kalimah la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Di saat ini tak payah protokol panjang-panjang sangat. Macam kita nak bagi ucapan tu kan, yang dihormati apa, direct ya. Sebab apa? Sebab dia orang di saat sakaratul maut, dia orang nak lemah. Macam nak lemah, terlempar apa saja dia akan ikut, dia akan ambil. Jadi bila dia nampak dah tanda-tanda, okey, nampak dah naik apa, macam kembang kempis perut dia umpamanya, okey, antara banyak tanda kan, kena tanda orang lama lah. Okey, dia kata antaranya telinga ni kalau kita akan jatuh terus. Dia ni nampak macam tinggi sikit kan, kita akan jatuh. Maknanya solat macam tidak ada nadi dah. Okey, maknanya cepat-cepatlah kita ajar kepada mereka la ilaha illallah. Okey, bisikan Muhammadur Rasulullah. Kalimah yang paling ringkas. Okey, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi mungkin dia akan ikut sama ada dengan suara ataupun dia akan ikut melalui ingatan. Okey. Sebab la ilaha illallah ni Muhammadur Rasulullah ni kalimah yang unik ialah kita boleh sebut, cuba tutup mulut sebut, jadi. Memanglah taklah sebagaimana kita sebut macam ni, tapi jadi. Kita la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Cuba baca bismillah, tak jadi. Tak jadi. Sebab B tu dia kena jumpa ni baru buka. La ilaha illallah boleh. Maknanya dalam keadaan orang koma, dalam keadaan orang ni, mana sebut la ilaha illallah sekurang-kurangnya dia boleh follow. Maklumlah, maknanya lidah pun tak apa nak gerak dah masa tu. Dia boleh follow kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini antara benda yang biasanya kita ajar lah. Okey, kita ajar sebab ada yang mengatakan
kita jangan paksa sangat. Okey, orang yang mana nak mati ni biar dia pergi dengan mudah. Tapi kalau kita ajar kalimah tersebut pun sebenarnya tidaklah menjadi satu gangguan kepada mereka kan, kepada orang nak mati. Cuma masalahnya ialah gangguan kepada si waris yang jaga tu. Maklumlah dalam keadaan dia jadi kalut. Mungkin nak telefon orang tu, nak ni, nak menangis, nak ni, jadi kalut. Jadi kalau boleh orang yang ada saudara mara yang lain, kalau tengok mungkin anak dia, cucu dia kalut, kita ajar dia. Okey, baca di telinganya kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mudah-mudahan dia teguh. Maknanya dalam keadaan mati dalam keadaan beriman pada Allah. Sebab kita tahu apa yang dia tengok, apa yang dia hadapi di saat-saat sakaratul maut. Okey. Itu perkara yang berkaitan dengan kita ajar dia. Okey. Jadi ada juga yang lakinu mautakum, orang mati, bermakna talqin orang mati tu dikubur masa ditanam. Sebab ini pernah dilakukan oleh Nabi SAW pada ibu saudaranya. Pada ibu saudaranya Sofiyah ke siapa dia, anda lupa. Maknanya Nabi sebagaimana talqin yang kita dengar. Okey. Jadi ala kulli hal tidak mengapalah. Okey, janji kita ambil pelajaran. Bermakna talqin yang dibaca di kubur bagi anak lah. Yang pertama, di samping kita mengajar si mati, sama ada dia faham tak faham, tapi antara yang boleh ambil pelajaran orang yang hidup tu, yang hidup ke atas tu, yang dengar tu kan, boleh ambil pelajaran juga. Okey, jadi nak buatlah. Kenapa? Kerana dia dapat pelajaran daripada bacaan tersebut. Sebab talqin ni dia akan ajar tentang syahadah. Okey, kalau ditanya pada kamu siapa nabi kamu umpamanya, walaupun sebenarnya untuk menjawab tersebut bukan perlu hafal. Kalau hafal pun cair hafal, belum pasti di akhirat dalam kubur boleh jawab cair. Berapa? Amalan kita, okey, kedudukan kita, keimanan kita yang akan jawab. Tapi bila disebut demikian, bermakna orang yang hidup khususnya, maknanya dia akan buat persiapan yang sepatutnya. Sebab itu di antara penting apabila bila berlaku kematian, khususnya saudara mara sahabat anda kita, untuk kita iringi ke jenazah bagi lelaki. Okey, ini dah bagi lelaki. Okey. Adapun bagi wanita macam mana? Kan wanita umpamanya yang kematian suami. Jadi bila kematian suami, dia perlu iddah tempoh 4 bulan 10 hari. Bila iddah bermula dengan kematian tu. Jadi macam mana ni? Kalau wanita nak pergi ke kubur juga. Okey, maklumlah ini kali terakhir ni. Okey. Jadi dalam bab ni umpamanya Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menyatakan larangan, dilarang pada wanita untuk mengikuti jenazah suaminya ke kubur dalam bentuk larangan makruh tanzih. Makruh, larang tapi makruh, tak sampailah kepada haram. Okey, makruh. Ini dalam mazhab Syafi'i dan jumhur. Okey, maknanya sebab apa dilarang? Takut. Okey, biasalah, maknanya takut tak boleh nak menahan perasaan. Okey, menangis. Kalau orang Arab lagi, Arab ni dia jenis direct. Nak marah dia marah terus macam tu. Okey. Nak puji dia puji terus macam tu. Dia puji melambung-lambung kalau dia puji. Okey. Ada style macam tu orang Arab. Jadi bila biasanya orang terdekat ataupun suami dia meninggal, dia akan meraung, dia akan meratak, dia akan sampai koyak baju. Jadi itu antara yang dilarangnya, meratap orang mati tu. Maknanya sampai tahap macam tu. Setakat menangis tu biasa. Okey, bahkan Nabi bila ada kematian, memang Nabi akan mengalirkan air mata. Okey, Nabi akan kucup di antara, orang kata dahi ni dua, di sini tengah ni dua kening ni, dia akan kucup dan mengalir air mata. Dan kalau mengalir jatuh atas mayat pun tidaklah membawa maksud akan, maknanya mayat itu akan terseksa, tidak. Okey. Sebab itu, sebab sifat manusia, kan? Tapi yang dimaksudkan tadi adalah meratap macam tadi, meracau sawah pekak. Sampai orang kata apa, tak sedar diri, sampai tak siuman.
Okey. Macam tu kemudian satu lagi upah orang pula. Lepas pada tu upah orang untuk menangis. Okey, untuk menangis ni bila orang ada kematian, terutamanya kalau dalam Islam ni memang tak nampak sangat. Tapi kalau dalam agama lain ada, memang diupah untuk menangis. Okey, mengiringi jenazah tersebut menangis. Okey, masyarakat Cina biasa kan. Dan kalau Afrika pula menari pula. Ada panggil coffin dance. Okey, nyanyi pula. Okey, nak suruh happy. Okey, macam-macam. Okey. Tapi kita jelas, kita ada adab kita. Okey, adab kitanya ialah kita mengiringi untuk ambil pelajaran. Okey, bukan nak mana benda pelik-pelik. Sebab bagi merekanya ialah mereka nak supaya happy. Okey, bila mati happynya ialah maknanya ada nyanyian dia. Okey, disertakan dengan makanan kan. Ada makanan, ada bekalan duit, okey, macam-macam dulu. Kalau dulu memang kalau tengok orang, terutama orang Cina yang kaya mati ni, memang ada orang tunggulah. Okey, sebab apa? Sebab dia akan letak sekali mah, dia akan letak sekali dengan macam-macam lagi. Cuma sekarang ni dia tukar sikit. Kalau buah plastik kan. Kalau mah beli mah yang bukan mah palsu tu. Okey. Jadi kita dalam Islam tidak. Kita dah sebut dah. Akan ikut jenazah, iaitu harta mereka, sanak saudara mereka dan amal mereka. Dua akan balik, tinggal satu iaitu amal mereka. Jadi ini diberi peringatan semasa talqin tersebut. Jadi dia memberi pelajaran yang penting pada kita. Okey, itu pandangan dalam mazhab Syafi'i dan juga jumhur ulama mengatakan makruh tanzih, maknanya makruh yang sangat ditegah tapi tak sampai kepada haram, tanzih. Adapun Imam Malik mengatakan tidak makruh kecuali bagi wanita muda. Okey, maknanya boleh lagi lah kalau maknanya yang kematian suami itu boleh lagi pergi, tidak termasuk dalam kategori kita kata walaupun disebut untuk dia ada kalimah disebut hidat, iaitu kalimah merujuk kepada berkabung tu, tapi boleh pergi lagi, cuma makruh. Okey, jadi Imam Malik kata tidak makruh kecuali wanita muda. Sebab apa? Sebab mungkin boleh menimbulkan fitnah dengan kedatangan mereka. Okey, yang kedua ialah sebahagian ulama lain selain pada jumhur ulama yang lain mengatakan makruh tahrim. Makruh yang nak bawa kepada haram. Okey, maknanya makruh yang membawa kepada haram. Tahrim ni ialah maknanya dekat-dekat haram, seolah macam haram tu. Okey, sebab ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegur wanita yang menunggu-nunggu jenazah. Sebab ada hadis yang menegur wanita menunggu-nunggu jenazah. Nabi sebut irji'na, okey, ma'dzurat ghaira ma'jurat, maknanya pulanglah kamu ma'dzurat, okey, maknanya berdosa dan tak dapat pahala pun dengan kamu menunggu untuk maknanya mengiringi jenazah. Okey, jadi lebih baiklah dalam bab persoalan ini, okey, lebih baik untuk duduk di rumah, okey, bagi menghormati hukum berkabung ihdat, okey, yang 4 bulan 10 hari tu dalam tempoh iddah kematian suami. Okey, maka jika tamat iddah tersebut bolehlah ziarah. Ini yang lebih baik. Kita nak keluar daripada khilaf tersebut, lebih baik kita duduk ataupun wanita yang kematian suami duduk di rumah untuk menghormati hukum berkabung. Adapun yang diulah oleh Ustaz Azhar Idrus, dia mengatakan dia kalau nak pergi juga, dia kata pergi bila orang lain balik. Masa orang ramai pergi tu tak payah pergi lagi. Okey, bila orang lain balik, pergilah. Okey, untuk elakkan ikhtilaf dengan orang ramai. Okey, ini yang berkait dengan maknanya mengiringi ataupun hantarlah mayat jenazah bagi isteri yang maknanya jenazah suami dia lah, yang kematian suami dia. Okey, jadi itu disebut tentang persoalan berkaitan mengiringi jenazah. Okey, jadi dalam persoalan ni kita boleh ambil ginilah.
Maknanya bila dah mati memanglah kalau boleh kita nak tengok saat terakhir tu. Okey, boleh tengok kubur tak apa dah, boleh tengok liang lahat. Okey. Tapi ginilah, kita kalau nak kita buat masa hidup. Masa hidup. Okey, nak minta maaf masa hidup. Okey, nak buat kebaikan masa hidup. Biar orang kata tak sakut lah bila dah suami ataupun isteri mana lebih awal meninggalkan kita, maknanya kita dah redha dah. Kita dah ni dah. Okey, itu yang penting. Okey. Adapun yang ni dia itu orang kata untuk perasaan kita. Okey, nak tengok tak boleh buat apa pun, tapi kebiasaan kita macam tu. Macam kita pergi airport kan, lagi kita tak masuk flight, kita tunggu. Okey, dah masuk lepas tu baguslah kita balik. Okey. Jadi sebab itulah dalam persoalan ini hukumnya okey, makruh tahrim, bukan haram, ataupun makruh tanzih, dan lebih afdal, lebih baik kalau kita elok daripada perkara tersebut untuk menghormati hukum berkabung ihdath tadi. Dia ikut jenazah Ustaz, dia sekali proses dia banyaklah, masuk mandi, masjid, dikubur. Dia maksud ni dikubur. Tapi kalau uruskan boleh. Contohnya ialah isteri nak uruskan jenazah suami bersama dengan anak-anak, boleh. Okey, tak masalah. Okey, untuk uruskan jenazah itulah, ini nak hantar ke kubur, menghantar ke kubur yang anda maksudkan tadi. Okey, begitu juga suami nak uruskan jenazah isteri, memang tidak ada halangan. Okey. Yang lebih afdalnya macam itulah. Kalau jenazah tu keluarga dia uruskan. Okey. Kalau tak boleh barulah minta orang lain untuk mandikan. Ataupun kadang-kadang tak biasa. Bila tak biasa dia ada seorang yang guide, kan? Ada seorang guide beritahu macam nak meruang, bagaimana nak buat itu, nak buat ini, supaya maknanya kita boleh buat. Okey. Dan kita buat dalam keadaan yang orang kata yang paling cermat, sopan. Sebab ini adalah kali terakhir. Okey, penghormatan kali terakhir yang kita lakukan terhadap khususnya ahli keluarga kita. Okey. Okey, ada sikit lagi yang nak tambah. Orang Islam dilarang untuk hantar jenazah orang kafir. Kalau orang kafir kita dilarang, kecuali keluarga dia. Mana keluarga dia, anak-anak dia mana yang mungkin ada yang tak Islam umpamanya, jadi keluarga tu tak apa. Okey, termasuk juga jirannya. Kalau jiran tu dia consider macam keluarga juga, mana oleh kerana rapat kan, boleh. Okey, sebab kita rapat dengan jiran kita macam keluarga kita dah, cuma dia tak masuk Islam. Jadi bila dia meninggal, kita boleh nak hantar dia ke kubur dia, kubur dia, ke jirak dia ke apa ke, boleh. Dari segi nak hantar boleh tu boleh. Okey, itu yang berkaitan dengan yang pertama. Okey, yang kedua ialah mengunjungi orang sakit. Menurut ajaran Islam adalah sunat dan digemarkan berdoa untuk segera sembuh. Jadi boleh kita doa, macam-macam doa lah. Okey, payah sangat, Allah, ya Allah, sembuhkanlah sahabat aku ini. Okey. Ataupun dalam bahasa Arab disebut as'alullah tak habis tu. As'alullah al-karim Rabbul Arsyil Azim an yashfiyaka shifa'uhu, ataupun shifa'an la yughadiru bihi saqama. Terbanyaklah banyak kita boleh untuk kita lafazkan. Okey, sebanyak 7 kali ataupun apa yang kita nak bacalah, banyak-banyak kali ke dan sebagainya lagi. Tapi antara yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuklah doa ni, iaitu aku minta kepada Allah yang maha mulia, pemilik kepada arasy, yang maha agung, an yashfiyaka, supaya menyembuhkan engkau, syifa'uhu, dengan kesembuhannya, itu kesembuhan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita doalah, kita pergi, okey, kita boleh pegang
Mana kata bahu dia ataupun kalau tempat yang dia sakit tersebut, ataupun tengok keadaan keperluan lah. Tak semua tempat kita boleh pegang kan, tapi tempat yang biasa di kepala umpamanya, okey, di lengan, ataupun kita mendoakan saja supaya diberi kesembuhan. Sebab apa? Sebab kita ni, manusia ni, dia ada satu, kita sebut sebagai satu penyakit, disebut sebagai psikosomatik, psikologi. Sebab itulah bila kita pergi klinik, kita rasa macam separuh okey lah. Okey lah. Apa klinik rasa okey lah. Dia macam tu. Okey, psikosomatik ialah psikologi. Kalau kita kata aku sakit, sakit, tak lama sakit. Sebab itulah maknanya pentingnya kawan-kawan ni. Apa? Kawan duk gelak sekali dulu. Ni sekali. Bila dia mari semangat dulu tu. Segar. Dia mari. Bila dia orang tak ada, barulah lemah balik. Bermakna itu antara hikmah. Bila ada orang sakit, tamanya sahabat. Sebab apa? Dia boleh, maknanya psikologi, dia boleh mengingatkan kembali masa kita segar dulu. Masa kita bersama dulu. Okey, gembira dulu. Sahabat-sahabat, saudara mara umpamanya. Sebab itulah, maknanya kalau orang sakit, kita ziarah lah. Dan kita doa untuk mereka. Okey. Dan akan memberi kekuatan kepada mereka, semangat kepada mereka. Bahkan kalau kita nak doa, kita mustajab, kita doa, okey, ni depan dia kan, mana termasuk di belakang dia, sebut direct nama dia tak apa. Sebab ada hadis Nabi SAW menyatakan, ma min abdin muslim yad'u li akhihi fi dhahril ghaib. Okey, tidak ada hamba muslim yang mendoakan untuk sahabatnya fi dhahril ghaib, dalam keadaan ghaib, dalam keadaan sahabat tak ada. Kita dengan Allah sebut direct nama, ya Allah, okey, pak mak ni sakit sekarang, ya Allah, sembuhkanlah dia. Okey, kita doa. Maka illa qala bihil malak amin. Malaikat yang bersama dengan kita mengatakan amin, perkenankanlah doa dia. Maka malaikat pun sambung, walaka bimithlih, bagi kamu seumpama. Maknanya malaikat doa untuk kita sama. Kalau kita doa sihat, malaikat kata berilah kesihatan kepada dia sama. Kalau kita doa supaya Allah SWT selesaikan masalah dia yang dihadapi sekarang ni, maka malaikat doa kepada Allah, ya Allah, selesaikanlah masalah dia sama. Mungkin mustajab doa tersebut kerana doa malaikat untuk kita. Ni yang bermakna kita, sebab tu hidup kita jangan rasa kita nak duduk seorang. Biar kebersamaan. Okay, kita doa untuk orang lain. InsyaAllah mudah-mudahan maknanya doa tersebut makbul kerana malaikat doakan untuk kita. Itu antara kelebihan bila kita mendoakan untuk orang lain. Okey. Okey, itu yang berkaitan dengan orang sakit lah. Okey. Okey, kemudian yang ketiga ialah memperkenankan orang yang menjemput ke rumahnya kerana kenduri. Orang jemput kita kerana kenduri. Okey. Maka kita wajib pergi. Kalau tak pergi berdosa. Okey. Ini khususnya kenduri penting. Okey, antaranya ialah kenduri nikah. Okey. Sebab itu antara peristiwa penting itu. Okey. Manakala yang kenduri lain, yang maknanya yang biasa-biasa ni adalah sunat. Adalah sunat. Jadi kalau kita tak boleh, baik kita beritahu awal. Sebab memang orang mengharapkan kita kan pergi, dan mereka dah bajet dah, kalau ni banyak ni umpamanya, ramai ni, maka tak boleh beritahu, kita beritahu direct. Kecuali memang ada masyarakat, keuzuran yang memang menghalang kita, maka kita beritahu balik kepada dia tentang kita ini tak boleh nak hadir disebabkan oleh sekian. Okey. Sebab itulah dalam Islam ni banyak perkara yang boleh mengeratkan hubungan kita. Antaranya ialah perkahwinan. Okey, kematian umpamanya. Masa inilah kita kenal saudara kita yang kita tak jumpa. Kan? Sebab itulah kalau orang dulu memang dia akan bawa habis anak beranak. Kalau kenduri ni bawa habis anak beranak, nak suruh kenal ni pok saudaramu kata. Okey. Ini sepupu, ini dan sebagainya lagi. Tambah pula kita sekarang ni duduk jauh. Dulu satu kampung ni anak beranak semua.
anak-anak semua. Dan masa anak tu tak sempat sangat, tapi dah lah sikit-sikit. Bila nak buat kenduri, okey, kalau anak-anak jauh ni mari duduk seminggu lebih kadang. Mereka ni lah akan buat macam-macam persiapan. Kalau katalah nak buat apa, kalau dulu maknanya kemah ni dia orang ambil dengan daun apa tu kan, kemudian yang ni cari batang pinang, buat macam meja panjang kan, buat kursi. Jadi anak-anak saudara mara duduk. Kita sekarang ni payah. Okey, disebabkan oleh masing-masing sibuk. Okey, kemudian kedudukan rumah pun. Okey, kalau sekarang ni kalau mari rumah di taman umpama nak parking payah. Nak duduk pun dalam keadaan payah. Dulu open air semua. Dia macam tu. Jadi dia ada perubahan lah. Tapi ala kulli hal, makna kita dapat melihat bagaimana kuatnya, eratnya hubungan semasa dulu. Okey, kalau dua pupu tu rapat lagi. Okey, sekarang ni kadang-kadang bila sepupu pun tak berapa nak kenal sangat. Okey, jadi tujuannya ialah untuk mengeratkan silaturrahim. Silaturrahim ni merujuk pada hubungan sanak saudara, anak beranak. Kalau ukhuwah Islamiah yang sakit tadi. Okey, termasuklah yang ni juga, iaitu hubungan sesama orang Islam ataupun sahabat handai. Okey, jadi kita kena hadir. Kalau ikut semua keluarga, tapi kita pergi orang, macam tu dia tak masuk. Tak apa dah. Memadai dah. Bila kita ada wakil, memadai dah. Cuma itulah maknanya bila dijemput contohnya lah. Okey, mungkin menjadi masalah kepada kita nak buat semua kan. Okey, disebabkan oleh sebab-sebab tertentu. Tapi bila dia ajak semua, tak apa kita buat semua. Tapi kalau tak buat semua, wakil memadai. Sebab kita punya alasan diterima. Okey, justification kita tu antara yang diterima lah. Okey, kecuali niat jahat dah kita. Macam tu tak boleh dah. Niat jahat dah. Okey. Dengan niat-niat tertentu. Sebab tu niat mainkan peranan penting jugalah. Okey. Begitu juga bila dia ajak dua orang. Okey, tiba-tiba kita bawa ramai umpamanya. Jadi itu atas budi bicara lah. Okey, sebab payah kita nak betul strict sangat ni. Okey, mungkin contohnya ialah tidak memberi mudarat sangat setakat kita bawa tambah 2-3 orang anak kita sebab kalau kita keluar contoh daripada rumah kan, tak ada orang nak jaga anak dia, anak-anak kecil di rumah, lagi bahaya. Jadi kita bawa sama. Jadi tak mengapalah. Okey, untuk perkara tersebut orang kata terlebih kurang. Okey. Cuma itulah. Cuma cara jemputan serius tak serius. Okey. Kalau dulu yang datang jauh mari, orang kata apa? Bermadah. Okey. Ajak. Sekarang ni pakai WhatsApp. Okey. Jadi itu juga masuk dalam jemputan. Okey. Yang penting tahu. Cuma itulah. Mana kadang-kadang dia bersifat daripada tuan rumah bersifat ada sebab oleh kerana dia terlalu ramai, dia bersifat lebih kepada dijemput sekiranya berkelapangan kan. Maka kita boleh ambil ayat tu. Asasnya bila dia jemput suruh mari, kita mari. Tapi dia bila disebut berkelapangan bermakna ada kelonggaran daripada tuan rumah sendiri. Okey, sebagaimana cara jemput umum kan. Contohnya di masjid umum. Okey, siapa yang berkelapangan lepas zuhur nanti sila datang ke rumah saya. Jadi tak apalah sebab ayat dia tu ayat yang umum, bersifat umum dan juga orang kata ada pilihan. Okey, tetapi umumnya bila dijemput kena hadir. Umumnya macam tu. Kadang-kadang sekarang makin banyak majlis yang kita tahu ada maksiat kan. Nyanyi, menari, bersutan dan macam kita tu. Tak payah hadir lah. Okey. Kecuali ada kecuali yang di sana adanya maksiat. Okey, bercampur dengan maksiat
ada perkara-perkara yang ditegah oleh Allah. Maknanya tak menjadi kewajipan kepada kita untuk hadir. Okey, bahkan kalau kita hadir dalam itu kata bersubhat pula, boleh situ pula bersubhat. Okey, tapi oleh kerana kita kadang-kadang tak tahu. Contohnya, mari tengok ada, itu di luar daripada batasan kita lah. Okey. Taklah sampai kita kena pergi saung kat tuan rumah. Okey, jadi mengaibkan dia pula kan. Jadi memadai kita pergilah makan. Okey, dan kita kadang-kadang kita tak suka kepada perkara yang berlaku. Sebab macam-macam sekarang ni kan. Dia jemput, jemputan comel nampak bila pergi, tambah pula tempat-tempat mewah kan. Ada macam-macam. Okey. Jadi secara umum begitulah. Dari segi kita mengambil hukum dia. Okey. Itu berkenaan dengan jemputan. Kemudian yang keempat, menolong orang yang dianiayai. Okey, sama ada dengan perkataan ataupun perbuatan. Maknanya ini makruf. Orang yang dizalimi kita tolong dia, itu makruf. Maknanya kita tolong dia apa yang boleh kita tolong. Okey. Dan ada satu lagi ialah disebut dalam hadis ialah kamu tolong orang yang dizalimi dan yang zalim. Itu yang ada yang bertanya. Bermakna bagi kami menolong orang mazlum memang betul lah. Jadi bagaimana pula kami nak menolong orang yang zalim? Maka Nabi sebut kamu menolong menghalang mereka daripada melakukan kezaliman. Maknanya kalau zalim kita tolong bukan tolong suruh buat zalim, kita halang daripada dia melakukan kezaliman, itu juga menolong. Okey, menolong orang. Okey. Yang kelima, menempati sumpah, iaitu dalam perkara-perkara mubah pada syarak. Kalau dia bersumpah pada perkara yang harus, maka dia boleh menepatinya, iaitu melaksanakannya. Dan menyalahinya kerana perkara-perkara sumpah termasuk dalam hukum haram. Bersumpah dalam benda haram, memang tak boleh ikut. Okey. Tak boleh ikut dan tak boleh buat. Sebab apa? Sebab benda haram. Begitu juga bernazar dalam benda haram. Okey, maka tak perlu untuk dia buat, dia ikut, dia kena dalam perkara taqarrub kepada Allah Subhanahu taala. Okey, yang mendekatkan diri kepada Allah, tu boleh. Okey. Cuma dalam bab sumpah ni adalah dalam, kalau kita baca dalam surah Al-Qalam. Dalam surah Al-Qalam yang menceritakan tentang orang yang suka an-namimah. Orang suka an-namimah. An-namimah ni dia kalau kita bahas dalam bab dosa besar, dia ada family dia. Dosa ni, dia ada family dia. Okey, contohnya ialah dalam bab dosa hati, okey, family-nya ialah ujub, kita kata ujub sum'ah. Ujub ialah dia sendiri rasa hebat. Itu ujub. Sum'ah nak suruh orang dengar, nak suruh orang tahu dia hebat. Riak nak suruh orang tengok dia hebat. Okey. Kemudian kemuncak dia ialah takabur. Takaburnya ialah dia menunjukkan kehebatan dia, bukan sekadar itu, dia merendah menghina orang lain. Itu takabur. Itu keluarga dia. Okey. Kemudian dalam mengumpat, dia ada keluarga dia juga. Okey. Contohnya disebut tajassus. Dia cari ayat orang. Okey. Kemudian yaqtaba'dukum ba'dha, disebarkan. Okey. Masuk dalam fitnah, itu, dan kemuncaknya disebut an-namimah. Kemuncak dia. Orang kata yang grade A ni. Okay, kalau dosa besar lah. Besar sangat. An-namimah ialah, iaitu dia bukan sekadar mencari ayat orang, tapi dia mencari ayat orang dengan tujuan untuk membina permusuhan. Dia cari ayat orang, dia cerita kepada orang ni, batu api sebut. Okey, batu ni bila kita lagakan, dia akan keluar api kan. Ataupun disebut adu domba dalam bahasa Indon. Adu domba. Domba ni kambing. Cuba kita letak kambing, kita lagakan dia macam tu. Dia tengah makan kamu. Lama dia balah lah. Dia macam tu. Sikit je sesama dia, dia akan cepat bercakaran. Okey. Jadi bila disebut adu domba lah. Okey. Jadi adu domba ini kalau kita tengok dalam surah Al-Qalam, antara ciri-cirinya ialah bagi mereka yang mana yang melakukan perkara tersebut, boleh kita tengok dalam ayat ke-10 hingga ayat yang ke berapa? 10 hingga 13. 10 hingga 13. 10 hingga 13 ayat. 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 10
Okey, disebut wala tuti' kull halafin mahin. Salah satu ciri mereka, jangan kamu menurut kemahuan orang yang selalu bersumpah lagi hina. Jadi bersumpah banyak ni kita memang tak digalakkan. Sikit-sikit sumpah. Sebab apa? Sebab orang yang adu domba tadi, orang yang jenis nak laga-lagakan orang jenis jahat, memang dia rasa kata-kata dia sendiri tak percaya. Okey, jadi dia nak yakinkan dia sendiri, dia sumpah. Padahal orang tak tanya pun. Dia kata aku tadi pergi makan di Indra Sempurna ni. Makan sedap lah. Wallahi demi Allah. Orang tak tanya pun. Orang tak kata pun betul ke? Dia sendiri dia rasa tak betul dah. Itu antara ciri orang yang banyak bersumpah. Salah satu adalah ciri mereka yang banyak orang kata mengumpat, okey, adu domba dan sebagainya lagi, maka dia tak yakin dengan kata-kata sendiri, maka dia akan bersumpah. Sebab itulah sumpah tidak digalakkan dalam Islam, kecuali dalam keadaan hal yang amat terdesak. Adalah hal yang amat terdesak baru digunakan sumpah. Sebab apa? Sebab orang kata jual nama Allah, guna nama Allah ni bukan sembarangan. Benda-benda yang penting sangat kan. Dalam kes mahkamah, dia bersumpah. Umpama dalam kes li'an. Li'an ni ialah bila suami menuduh isterinya berzina tanpa bukti. Kalau orang lain kena sebat dah 80 kali sebat. Tanpa bukti. Suami bila menuduh isterinya berzina, maka dia tak ada bukti, maka kalaulah maknanya dia boleh mengadakan li'an laknat. Sumpah laknat. Okey, iaitu mengatakan demi Allah saya benar menuduh isteri saya berzina. Okey, dan isteri saya berbohong sebab isteri menafikan. Okey, 4 kali. Demi Allah saya benar dalam tuduhan saya dan isteri saya berbohong. Yang kelima, al-la'natullah alaih, dan laknat Allah ke atas saya sekiranya saya berbohong dan isteri saya benar. Dan isteri pun kena sumpah macam tu juga. Okey, bersumpah 4 kali bahawa saya benar, suami saya menuduh saya adalah berbohong. Kali kelima, laknat ke atas saya sekiranya suami saya benar, saya berbohong. Ini sumpah. Kesan pada sumpah laknat ialah firaq. Maksudnya qadhi akan firaq, akan pisahkan dan dia tak boleh berkahwin lagi selama-lamanya. Itu kesan daripada dia. Bermakna bukan main. Okey, masalah sumpah ni boleh bersumpah, tapi bersumpah dalam perkara yang penting sangat. Okey, yang utama. Sikit-sikit sumpah, itu antara ciri orang yang jenis cakap bohong ataupun yang jenis suka bawa fitnah, adu domba dan sebagainya lagi. Okey. Kemudian lain. Sumpah ni wallahi wa billahi wa tallahi. Okey. Taubat mana? Taubat bertaubat ke? Ke kata taubat tak? Taubat tu sumpah kita. Kalau mak sama kata taubat lahum. Umpama itu tak ada lah. Tak ada. Tak rasmi. Okey. Dia tak termasuk dalam kata yang berkait dengan hukum ni. Okey. Tapi kita macam biasa macam tu kan, kita kata taubat pun. Okey. Kena cek juga, cek daripada mana datang taubat. Sumpah sebab dia benda penting. Mana yang memang demi Allah, bermakna dia kena sedar bahawa ini sumpah dia. Bermakna dia kena laksanakan amanah tersebut. Okey, jadi benda-benda penting bersumpah. Mana boleh benda-benda penting mereka bersumpah. Okey. Engkau cari nyakit. Cari nyakit. Okey. Sebab dia benda penting, sebagaimana sumpah nak jadi Perdana Menteri, sumpah menteri kan. Kalau begitu juga dia akan pegang Quran. Kalau Kristian dia akan pegang Bible kan. Sebab nak tunjuk bahawa ini satu benda penting yang perlu dilaksanakan. Sebab itulah amanah ni disebut sebagai an-nadamah, penyesalan. Sebab apa? Kalau tidak dilaksanakan dengan baik. Okey, sebab itulah benda ni memang kena jagalah. Begitu juga bai'ah. Bai'ah kita sebut sumpah jugalah. Okey. Bai'ah ialah untuk mengikat kembali komitmen kita. Sebab itulah dalam bai'ah kita yang paling besar syahadah tu. Dan
Buya Hamka mengatakan hidup kita ini penuh dengan perjanjian. Okey, perjanjian maknanya ialah bila kita nak buat, maknanya itu sebenarnya perjanjian tu. Okey, bila diperintahkan kepada kita umpamanya sebagai seorang bapa naklah memberi nafkah, itu perjanjian, bermakna banyak akad-akad, perjanjian-perjanjian yang sememangnya kita kena sedar bahawa ini adalah seumpama sumpah kita dengan Allah yang pasti akan ditanya oleh Allah di akhirat. Okey, bermakna dia benda yang sama, cuma sumpah ni lagi serius lah. Okey, lagi official. Walaupun yang lain nampak biasa je. Kan, akad jual beli macam akad jual beli biasa je. Macam kita deal dengan orang ni nampak biasa, sebenarnya semuanya mas'ulan. Okey, akan ditanya oleh Allah di akhirat. So itulah mereka yang hebat lah, orang yang hebat, sentiasa ingatan akhirat tak lekang daripada mereka. Okey, Saidina Umar pun kan, macam mana aku nak jawab di hadapan Allah di akhirat kalau aku ditanya tentang persoalan. Sebab itulah dia cukup menjaga amanah dia. Kebanyakan orang hebat ingatan akhirat. Anda boleh sebut macam ni lah. Untuk menjadi seorang yang adil di dunia, dia akan benar-benar menyedari bahawa dia akan diadili oleh Allah yang maha adil pada hari pengadilan. Seadil-adilnya boleh jadi adil ini. Itu sifat ciri. Sebab itulah ingatan akhirat ni ingatan yang kuat pada orang beriman. Sebab itulah Allah SWT bila datangkan dengan satu arahan, satu perintah, maka Allah akan attach dengan sesiapa yang beriman kepada Allah hari akhirat. Kenapa penting hari akhirat? Sebab nak menjadikan dia ini sedar bahawa hari akhirat segalanya akan diadili dengan seadil-adil. Jadi hati-hatilah. Jadi itu ingatan yang penting. Lebih hebat, kata nilai integriti lebih hebat daripada segala kerusuh yang ada. Khusus lah apa, macam-macam khusus kan. Ni. Okey, ingatan akhirat cukup tau. Bukan nak kata cukup saja, yang lain khusus juga. Tapi ingatan akhirat, dosa pahala syurga neraka ni memberi kesan yang begitu kuat. Kenapa? Kerana dia bukan saja takut akan diambil tindakan pada hari ini, tapi dia takut diazab di akhirat. Itu memang. Itu orang hebat dengan Allah memang. Orang kata apa? Ketakutan mereka menjadikan mereka bersifat warok. Okey, zuhud dan sebagainya. Sebab apa? Sebab takut kepada Allah. Warok ialah taraka juz'an minal halal. Dia tinggal sebahagian daripada yang halal, makhafatal wuqu' fil haram. Takut terpelosok ataupun terlajak pergi benda yang haram. Sebab itulah akhlak orang yang dekat dengan Allah ni comel. Okey, comel. Kita lagi tak nampak jelas haram ni. Okey, masuk lagi. Okey, dia orang ni nampak dah jauh tu berhenti dah. Jadi kalau beginilah keadaannya, memang layaklah mereka dapat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kemudian yang keenam ialah menjawab salam pada yang memberinya. Okey, jadi bab jawab salam ni, yang pertama memberi salam sunat, menjawab salam wajib. Okey, wa idza huyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Bila diberi salam, maka jawablah yang seumpamanya, yang selebih baik daripadanya ataupun seumpama. Okey, sebab itulah dalam Islam ni memang cantiklah kalimah salam ni. Dia sebenarnya yang pernah nak sebut dahulu, kita ni kena bermula dengan sesuatu yang positif. Kita start positif, dia akan tahu positif. Kalau start negatif, contohnya sangka buruk, dia akan cakap buruk dengan dosa macam tu. Okey, positif bagaimana? Kita bagi salam, ucapan yang baik. Okey, orang yang mendengar ucapan yang baik, walaupun dia tak baik pada waktu itu, walaupun dia, maka sudah pasti akan memberi kesan kepada dia. Okey, bila orang bagi salam kepada kita, ucap selamat kepada kita, kita rasa happy walaupun kita ada masalah. Sebab itulah salam ni ada 3 benda yang memang kata memang power lah. Memang powerful. Yang pertama ialah assalam, selamat, sejahtera. Okey, yang kedua ialah assalamualaikum warahmatullahi, rahmat Allah. Tak ada lah benda yang maha rahmat Allah ni. Kan? Wa barakatuh, berkat. Allah kalau berkat ada. Sesat. 3 benda yang kata yang maha-maha dilafazkan, kalau kita fahamlah Allah bermakna sungguh.
bernilai sungguh, kan? Jadi bila orang dengar, kena respon balik, itu wajib. Supaya apa? Supaya dengan respon tersebutlah timbulnya rasa kasih sayang, okey, timbul rasa ukhuwah, timbul rasa ni. Okey, sebab itulah kalimah salam ni kalimah yang dahsyat sebenarnya. Yang dahsyat. Okey. Dan kita pun perasan kadang-kadang bila kita ada masalah umpamanya, kan, bila orang bagi salam rasa berbunga-bunga. Okey, rasa berbunga kita, kan. Okey, cuba kita jumpa dengan orang, dia masam, okey, kita akan terasa, aku buat apa, kita akan rasa macam tu, kan. Kita ingat seolah-olah mungkin dia masalah kita, rupanya bukan masalah kita, masalah orang lain. Jadi kita jangan tunjuk sangat masalah kita ni. Okey, kita kurangkan masalah kita dengan bagi salam. Bila orang bagi salam kepada kita, kita pun rasa happy, rasa gembira, bagi jawab salam kepada orang. Maka kalau sains dia ada hormon, antaranya hormon serotonin. Jadi hormon ni menjadikan kita rasa happy, kita rasa tenang, okey, kita rasa lapang, dan dia akan menguatkan sistem imunisasi badan kita. Ni hormon serotonin. Serotonin. Dia lama juga anak boleh ingat. Ada lagi beberapa lagi hormon lah dalam badan kita ni, dia akan improve kita punya sistem pertahanan badan kita, imunisasi badan kita. Tapi bila stres, ada 3 hormon, anda tak ingat dah. Dia akan menyebabkan sel badan kita rosak ataupun sel pertahanan badan kita bercelaru. Sebab tu penting tenang ni. Okey, jadi dahsyat betul. Dalam Islam tu kita ingat benda nampak biasa je, tapi dia besar. Okey, jadi jawab salam bagaimana? Lebih baik. Kalau kata assalamualaikum, kita jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau dia jawab ataupun seumpamanya, kalau kata waalaikumsalam cukup dah. Tapi kalau kita kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita kena penuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau nak baik lagi, tambah wa ridwanihi wa maghfiratih. Boleh. Okey, tak ada masalah. Okey, jadi kita jawab lebih baik, ataupun seumpamanya. Okey. Kalau orang bagi salam seorang, kita ramai. Macam mana ni? Nak jawab semua ke? Memadai dengan wakil jawab tak apa dah. Okey, wakil seorang jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, tak apa dah. Okey, itu antara syariat salam lah, yang maknanya dapat mengeratkan, ataupun ini antara hak muslim ke atas muslim yang lain. Okey. Ya. Kita jawab penuh. Jawab gini. Assalam ni dia ringkasan pada assalamualaikum, kan, ataupun dia sebut salam. Okey, ada dibahas. Ada orang yang agak sensitif dengan penggunaan bahasa. Ada orang lantak jelah, akum itu kan. Okey, tapi kita nak sedap gini lah, biar boleh sebut, biar betul dengan kalimah. Paling kurang salam bagi anak salam okey. Sebab dah dapat dah maksud dia, kan. Akum ni apa akum? Kalau nak ni lah, kan. Walaupun kita tahu assalamualaikum, kan. Begitu juga salam, kalau boleh kita lafaz penuh lah. Elok daripada khilaf lah. Lafaz penuh. Okey, kita save dah. Kan sekarang ni ada emoji dah, kan. Emoji. Okey, send terus assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita jawab terus. Maknanya tak ada khilaf dah. Ada orang kata ni walaupun guna macam ni sebenarnya assalamualaikum, kan. Orang kata tak, kalau baca cuma jadi macam mana. Okey, baik, kita guna penuh. Okey, sebab benda tak menjadi masalah pun, kan. Sekarang ni just copy paste je, ataupun just kita send je. Jadi baik kita guna penuh, assalamualaikum, ataupun ada kalimah, kan, yang tulis assalamualaikum, send je. Lagi senang. Kalau dulu sebab nak tarik sendiri, nak tulis, kan. Jadi sekarang ni dah ada, kita boleh keluar pada khilaf, iaitu guna assalamualaikum, ataupun penuhlah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kemudian yang ketujuh, mendoakan kepada orang yang bersin. Okey, iaitu yang dikatakan baginya, iaitu kata alhamdulillah. Okey, dia lebih bersin kata alhamdulillah, maknanya keluar viral apa namanya, alhamdulillah. Maka kita pun doa untuk dia, kita kata yarhamkallah ataupun yarhamkumullah. Okey,
Kemudian orang tu nak balas lagi. Dia kata yahdina wa yahdikumullah. Boleh, tak ada masalah. Kalau nak menunjukkan ada respon yang baik, okey, dengan orang yang bersin, orang yang jawab, kemudian kita balas balik kepada dia. Itu umumnya ialah ini 7 suruhan ataupun yang berkait dengan, kalau kita tengok kategorinya, hak-hak manusia, hak-hak kawan kita, okey, terhadap seseorang. Okey, maka dengan ini jelaslah bagi kita tentang suruhan junjungan yang 7, yang diikuti pula dengan larangan yang 7. Okey, ia melarang kita daripada menggunakan penggunaan tertentu. Ini tentang penggunaan material lah, benda-benda. Yang pertama ialah berjana, iaitu bekas perak bagi lelaki perempuan. Okey, perak ataupun emas. Sebab benda itu benda yang ada nilai. Okey, maka jangan kita simpan. Sebab orang kaya dia simpan benda-benda macam ni, okey, menyebabkan kekayaannya dia kata statik, tertumpu pada dia saja. Sebab dalam ekonomi, kalau kita bincang, Anadan masuk sekejap kelas ekonomi tu, sekejap. Okey, dia kata kalau kita nak ekonomi berkembang, kena ada kecairan ekonomi, kan? Kena biar cair. Mana cair ialah biar dimanfaatkan oleh. Sebab itulah hari ini ekonomi 90% ekonomi dunia dikuasai oleh 10% orang yang kaya-kaya. 10% je. Dan 10% kekayaan dunia dikongsi oleh 90% orang yang biasa-biasa yang susah. Itu berlakunya inflasi, berlakunya macam-macam. Sebab tidak ada kecairan. Contoh kecairan macam inilah. Kita buka sekolah, kan? Bila buka sekolah, nanti ni cikgu nak cari rumah sewa. Dah dapat dah. Lepas ni ada orang jual nasi lemak, kan? Lepas ni ada pula buka dobi. Jadi berlaku kecairan ekonomi. Okey. Maka bila berlaku kecairan tersebut, maka ekonomi berjalan dengan baik. Sebab itulah kadang-kadang projek kerajaan kadang-kadang kena buat juga projek. Sebab apa? Dengan buat projek ada kecairan ekonomi, manfaat kepada yang sekitar. Okey, biasa macam itulah. Bila ada, contohnya ialah ada sekolah, ada universiti, maka sekitaran akan dapat manfaat daripadanya. Itu yang disebut sebagai kecairan ekonomi. Maka zakat dia mencairkan ekonomi. Sebab apa? Sebab yang simpan banyak tu dia kena keluarkan. Cair tu, kan? Jadi kecairan ekonomi. Jadi kalau simpan tak ada orang nak buat bekas, okey, patung mah lah buat ni, duduk situ. Okey, jadi dia perlu dicairkan. Sebab itulah perhiasan-perhiasan kalau daripada emas, okey, khususnya daripada emas, umpama kalau lebih daripada hak dia, daripada berapa, 85 gram ke berapa, mana dia kena bayar zakat. Okey, sebab apa? Sebab untuk mencairkan ekonomi. Itu dari segi ekonomi lah. Okey, jadi supaya dapat dimanfaatkan oleh orang lain. Begitu juga maknanya benda-benda mewah ni, maknanya jangan hanya dia berlega begitu saja. Jadi dalam persoalan ni kita boleh melihat antaranya ialah bekas perak juga ditegah bagi lelaki dan perempuan, lebih-lebih lagi lah daripada emas. Okey, pelapik pelana daripada sutera bagi lelaki. Sebab sutera ni tak boleh guna. Okey, kecuali dia ada penyakit tak boleh guna. Anda tak ingat siapa di kalangan sahabat, dia ada penyakit, dia tak boleh pakai pakaian yang agak kasar, kulit dia ada masalah kulit, dia kena pakai yang lembut, sutera. Maka dalam kes ni untuk dia boleh. Tu je. Kalau hilang dia punya sebab dia tadi ataupun dia punya alasan tadi, maka haram kembali. Okey. Jadi untuk lelaki, untuk wanita boleh. Okey, memang sesuai untuk mereka. Okey, yang ketiga, cincin emas bagi lelaki dan khunsa. Okey. Jadi cincin emas, benda-benda emas ni bagi lelaki tak boleh. Termasuklah cincin swasta. Sebab dia ada kandungan tembaga ke? Tembaga dengan emas, tak silap kan? Tak swasta ni. Emas perak. Tak swasta ni, swasta. Dia emas dengan anda tak pasti, tapi dia sebut logam lah. Okey, emas dengan logam. Okey, jadi swasta ni kalau lah bila ada kandungan emas yang boleh kita asingkan dia. Contohnya ialah swasta biasanya katalah 20% emas ataupun 30% emas. Okay, sebab
dia kalau dengan logam, dia tak boleh dia tak boleh banyak sangat. Dia emas ni kena banyak sikit. Kalau tidak dia akan jadi berkarat. Dia akan ada ni lah. Okey. Jadi sebab itu tak boleh. Swasta tak boleh sebab dia kandungannya banyak. Kecuali kandungan sikit sangat yang kita asing pun tak boleh dah. Kan? Orang tu tak panggil mahal. Okey, tu tidak berkata tidak masuk dalam larangan, tapi kebiasaannya tak berlaku macam tu. Kalau swasta memang ada kandungan banyak juga emas. Okey, nak banding dengan benda lain tu. Okey, jadi tak boleh lah. Tak boleh. Hukum memakai swasta haram kerana bercampur dengan emas. Okey. Khunsa pondan. Okey, khunsa ni lah orang pondan gini khunsa dia ada macam ni. Dia ada khunsa yang disebut khunsa tu bukan pondan sekarang ni. Tembaknya tak selih tu. Khunsa ialah dia ada dua alat kelamin. Lelaki ada, perempuan ada. Okey, maka bagaimana dia tengok mana yang lebih berfungsi. Maka dia akan jadi maknanya hukum akan jadi lelaki bila alat lelakinya lebih berfungsi daripada wanita. Ataupun dia boleh wanita sekiranya alat wanita itu lebih berfungsi daripada lelaki. Kalau dua-dua sama, dia kena decide. Dia sampai tahap macam tu. Okey, jadi oleh kerana ada ciri-ciri lelaki pada dia, khunsa tu, maka tak boleh lah. Itu khunsa lah. Tapi yang sekarang ni kalau LGBT sekarang ni yang orang kata memang dahsyat lah, serangan LGBT ni salah satu serangan yang memang akan merosakkan masyarakat dan negara lah. Okey, sebab tu mereka tekan sangat supaya negara-negara umat Islam terima LGBT. Sebab negara mereka, population negara mereka dah tak naik dah. Sebab apa? Sebab bila duduk sekali tak nak nikah, maka mereka akan tak nak anak. Kan? Sebab itulah population umat Islam berkembang dengan besar. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya ialah dalam LGBT pada hari ini ialah freedom, individual freedom. Kebebasan individu. Boleh hari ni, okey, dia nak jadi perempuan, dia pakai pakaian perempuan. Minggu depan nak jadi lelaki, dia pakai lelaki pula. Okey, lepas bulan nak jadi perempuan, dia pakai pula. Boleh. Itu di barat khususnya tempat-tempat yang promote benda ni, termasuk Jerman. Sebab yang beritahu pada Ana ni, salah seorang kita punya lecturer kita, dia orang Turki. Dia sekarang ni duduk di Jerman. Dia kata lecturer ni mengajar teologi Alkitab Suluddin. Okey, teologi ni dia campur habis. Okey, Islam ada, Kristian apa kan. Ni, dia kata baru sebulan lepas tukar jadi perempuan. Pakai pakaian perempuan. Tak ada orang boleh halang. Lepas tu nak tukar balik, ikut dia. Siapa tahu macam tu? Tak tahu. Hari ni macam lagu habis. Okey, bermakna sebab tu kalau di Sweden bila anak dah sampai tahap 18 ke apa, ibu bapa tak boleh nak larang. Masuk penjara lah bang. Macam dulu kan yang pukul anak dia kan. Masuk penjara. Sebab tahap macam tu. Human right dia orang. Human right dia orang macam Tuhan sekarang ni. Tak ada orang boleh halang. Okey, jadi natijah akhirnya ialah maknanya apa akan berlaku? Seks bebas, okey, macam-macam. Bahkan hari ini, okey, anda dimaklumkan sudah masuk dah tempat kita. Budak-budak you duduk sekali. Okey, duduk sekali. Yang jenis berkasih-kasih ni duduklah kereta sekali, okey, duduk sembang sekali. Bila tanya buat apa? Study apa dah gelap? Okey, yang tu study. Yang satu lagi ni staying overnight. Maknanya ialah duduk sekali, okey, sewa hotel, okey, duduk, zina lah senang. Habis. Okey, habis. Lepas tu, okey, buat appointment pula lepas tu. Dengan siapa dia pula? Sebab apa? Sebab terpengaruh dengan benda-benda macam ni. Sebab apa? Sebab sekarang ni macam-macam dia orang boleh akses. Kita je tak tahu ya. Okey, dia ada website kalau untuk geng-geng maknyah, geng-geng ni, dia ada website dia. Okey, kita boleh akses, kita boleh langgan dia. Boleh cari, boleh nak siapa dia, buat appointment lepas tu.
Oh kata. Itu sekarang ancaman sekarang. Kita Allahu Akbar. Kita rasa tengok dia ada yang website panggil apa? Sisi gelap tu. Kan ada satu grup yang dia masuk grup tu sisi gelap, dia akan cerita. Sisi gelap dia macam ni, dia nak normal lah. Jadi masalah benda ni biasa dah, bukan aib. Okey lah sekali orang rasa nak rasa juga orang lain. Itu di antara yang hari ni. Okey, dunia tanpa sempadan hari ni. Kita ni pada nak main Facebook ya. Orang lain tak main dah Facebook. Twitter paling kurang, macam-macam lagi tu. Benda, ya Allah Akbar. Sebab itulah bila kita macam anak, bila kita minta student kita buat presentation, memang canggih. Dia orang buat, kita duk cari ni lagi. Dia canggih present macam ni, maknanya dengan okey, maknanya suara suku, okey dengan gambar macam ni. Sebab memang dunia mereka. Yalah kita tak kata semua jahat kan, buruk, tapi maknanya beritahu. Begitu juga keburukan, lagi canggih. Itu yang berlaku pada hari ni lah. Okey, maknanya memang pentinglah mana pemahaman agama, biar faham, biar kuat. Ini yang boleh bertahan. Kalau tidak, kita nak tutup kat mana lagi? Okey, dunia tidak ada sempadan hari ni kan. Semua orang ada ni, benda ni. Tak lihat lagi dah. Okey. Okey, itu berkenaan dengan tadi ialah anda sebut cincin suasa lah. Okey. Sutera halus, sutera kasar, kain yang bercampur sutera kasar yang bersulam dengan benang emas. Bermakna sutera emas ni antara yang dilarang. Khususnya disebut ini ialah kepada lelaki. Okey. Maknanya dari segi penggunaan. Okey, 7 ini melibatkan penggunaan. Penggunaan sama ada sebagai bekah minuman, makanan, ataupun yang digunakan sebagai pakaian, ataupun yang digunakan untuk tujuan-tujuan yang berkait dengan kita lah. Okey, disebut Rasulullah sallallahu ya. Lima? Ya. Kenapa terlampau ditekankan dalam hadis ni 5 perkara ni daripada tempat tertentu? Okey, dia gini ya, dia anda nampak antaranya ialah merujuk pada penggunaan lah. Okey, maknanya yang lain ada larangan lain. Di sini dia merujukkan penggunaan melibatkan emas, okey, emas, perak, sutera. Okey, jadi untuk nak menyatakan bahawa ini dilarang kepada lelaki. Okey, dilarang kepada lelaki. Dan penggunaan kalau bekah tadi, okey, bekah minuman dan sebagainya, itu keseluruhan, lelaki dan perempuan dilarang. Okey, jadi dia nak merujuk kepada penggunaan dia lah. Okey, maknanya yang disebut sutera ini tak kira lah sutera yang macam mana. Sebab kemungkinan lah, kemungkinan kalau dari segi penggunaan sutera tu dia banyak jenis kan. Yang ada pada pakaian, yang ada pada tu, pada ni. Jadi ala kuliah sutera maknanya tidak dibenarkan. Okey, supaya jelas tentang penggunaan tersebut. Okey. Adapun anda rasa banyak digunakan macam itulah. Okey. Bukan bermakna kita kata cincin emas disebut satu, bermakna penggunaannya tidak kata tak besar. Okey. Hak sama je, cuma kemungkinan kalau emas ni dia lebih berlegas kita itu. Maknanya cincin. Okey, maknanya yang makanan umpamanya. Okey. Dan beberapa lagi lah. Okey. Yang biasa digunakan lah. Okey. Manakala sutera mungkin banyak digunakan lah sebagai pakaian yang pelbagai aneka. Okey, disebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nama sutera itu yakni macam-macam nama tu. Al-Qasi, Ad-Dibaj. Okey. Al-Istabrak. Okey, menegaskan lagi hukum larangan memakai sutera kepada lelaki walaupun tenunan-tenunan itu yang berlainan. Jadi mungkinlah kita kata masa dulu banyak tenunan-tenunan sutera ini yang macam-macam jenis. Maka disebut dengan detail lah supaya lelaki tidak terlibat dengan penggunaan sutera. Okey, itu dari segi
agama. Dari segi saintifik pun maknanya kulit lelaki tidak sesuai dengan sutera dan juga emas. Okey. Itu ada orang buat kajian. Okey. Maknanya dengan kedudukan kita lelaki. Okey. Okey, kemudian kita tengok hadis yang ke-67. Nak rehat dulu ke? Okey, nak rehat dulu ke? Okey, kita rehat sekejap ni. Sebab dia banyak 7 14. Kalau yang lain sekejap ya, saya yang lain tu sekejap ya. Sebab dia bersifat umum. Okey, jadi kita rehat dulu sekejap. Minum air dulu sikit. Kemudian kita refresh balik ya, insya-Allah dengan tajuk yang seterusnya lagi lah. Okey, wallahu alam. Okey, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.